Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar pada hari ini? Baiklah, pada pagi ini cikgu ingin menyentuh tentang satu topik yang sangat penting juga, iaitu topik berkaitan peribahasa. Sebelum itu, apakah yang dikatakan peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau kumpulan kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu dengan tujuan untuk memberi nasihat, memberi pengajaran, memberi teguran, memberi sindiran, dan sebagainya. Sejak kecil lagi, kita memang telah didedahkan dengan penggunaan peribahasa sama ada secara formal ataupun tidak formal. Jadi, jom kita buat latihan pengukuhan ini bersama-sama cikgu. Kita uji tahap pengetahuan kita berkaitan peribahasa. Baiklah, untuk latihan pengukuhan yang pertama, soalannya berbunyi, berikan maksud peribahasa di bawah ini. Yang pertama, mencurahkan garam ke laut. Apakah maksudnya? Betul, melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Sebab kita dah tahu air laut dah masin, kita letak garam jadi tak memberikan kesan, ya, sia-sia saja perbuatan kita. Yang kedua, sudah terhantuk baru terngadah. Maksudnya sudah ditimpa musibah baru hendak bertindak. Sama juga dengan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Yang ketiga, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya melakukan sesuatu mengikut kemampuan diri. Yang keempat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya keadaan yang sama taraf atau sama kedudukan. Yang kelima, menegakkan benang yang basah. Jadi, apakah maksud peribahasa ini? Betul, memenangkan perkara yang sudah jelas salah. Seterusnya, kita pergi kepada latihan pengukuhan yang kedua. Soalannya berbunyi, berikan peribahasa yang sesuai dengan maksud peribahasa di bawah ini. Yang pertama, sanggup menghadapi sebarang penderitaan demi mencapai sesuatu cita-cita. Jadi, apakah peribahasa yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan? Betul, iaitu lautan api sanggup direnangi. Yang kedua, membidas atau mengkritik sesuatu apabila semuanya sudah selesai. Betul, rumah siap pahat berbunyi. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Betul, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Yang keempat, orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolong setelah mendapat kesenangan. Ini kita tak boleh amalkan. Jadi, apakah peribahasanya? Betul, seperti kacang lupakan kulit. Yang kelima, bernasib malang kerana gagal memperoleh sesuatu dan yang sudah ada di tangan hilang pula. Maksudnya 2 kali kegagalan, ya. Betul, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Baiklah, seterusnya latihan pengukuhan yang ketiga. Berikan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa di bawah ini. Jadi peribahasa yang diberikan, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Jadi apakah peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang diberikan? Betul, genggam bara api biar sampai jadi arang atau alang-alang berdakwat biar hitam. Yang kedua, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Ini maksudnya bekerjasama, kan? Jadi apakah peribahasa yang sama dengan peribahasa ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni? Betul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang ketiga, agak senang ni, bagai cincin dengan permata. Betul, bagai pinang dibelah dua, maksudnya sangat padan. Yang keempat, seperti gunting dalam lipatan. Seperti api dalam sekam. Yang kelima, seperti mencurah air ke daun keladi.
Ini maksudnya perbuatan yang sia-sia. Jadi apakah peribahasa yang sama maksud? Betul, seperti mencurah garam ke laut. Baiklah, untuk latihan pengukuhan yang keempat, isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Ramai dalam kalangan pelajar yang bekerja sambilan selepas waktu persekolahan untuk mencari apa ya? Nanti kita bincang. Mereka bekerja di pasaraya, di bengkel motosikal dan membantu ibu bapa menguruskan perniagaan mereka sendiri. Ramai juga pelajar yang memberikan alasan bahawa mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan kerja-kerja sambilan ini. Sikap mereka boleh diibaratkan sebagai apa dia? Pelajar juga seharusnya pandai membahagikan masa kerana kegagalan dalam peperiksaan akan menyebabkan masa depan pelajar tergugat dan mengundang penyelesaian bab peribahasa. Cuba pelajar fikirkan apakah peribahasa sesuai dengan tempat kosong yang disediakan. Yang pertama, untuk mencari apa? Betul ya, untuk mencari wang saku. Yang kedua, yang dikejar tak dapat, yang dikendong kececeran. Manakala yang ketiga, peribahasanya menyesal ya. Betul, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Baiklah, untuk latihan yang seterusnya, berikan 3 peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam petikan. Rakyat Malaysia yang berbagai-bagai kaum memerlukan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Sikap ini yang akan membangunkan negara selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju setanding negara lain. Sehingga hari ini, perhubungan sesama rakyat amat erat dan tidak menjadi masalah kepada pembangunan negara. Semua menyedari bahawa kehidupan yang aman dan harmoni akan menyebabkan negara aman dan sentosa serta banyak memberikan faedah yang akan dinikmati bersama. Jadi, apakah peribahasa yang sesuailah dengan situasi yang terdapat dalam petikan ini? Yang pertama, betul ya, bagai aur dengan tebing atau bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi kita lihat di sini ya, sebab dia kata rakyat Malaysia berbagai kaum memerlukan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Jadi peribahasa yang sesuai ialah bagai aur dengan tebing atau bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Di peribahasa yang kedua, betul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sebab Malaysia, hasrat kerajaan Malaysia untuk melahirkan sebuah negara yang maju setanding dengan negara lain. Jadi peribahasa yang sesuai, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang ketiga, bagai isi dengan kuku. Maksudnya hubungan yang sangat erat. Jadi di mana? Okey, betul ya. Perhubungan sesama rakyat amat erat. Jadi peribahasa yang sesuai ialah bagai isi dengan kuku. Okey, bagus ya para pelajar yang dapat memberikan peribahasa dengan tepat. Baiklah, untuk latihan pengukuhan yang seterusnya, berikan peribahasa yang sama maksud dengan setiap peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Jualan langsung merupakan satu kaedah menjual barangan kepada pelanggan. Ejen-ejen jualan akan berjalan dari rumah ke rumah untuk mempromosikan barangan mereka dengan harga yang kononnya lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Walaupun pihak Persatuan Pengguna telah membuat peringatan melalui media massa berkaitan taktik penipuan ini, namun usaha mereka diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi. Pengguna perlu berhati-hati menerima kedatangan ejen-ejen ini supaya mereka tidak menyesal kerana terpedaya membeli barang-barang yang tidak berkualiti. Bab kata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Setengah daripada mereka mempunyai niat yang tidak baik seperti ada udang di sebalik batu. Terdapat juga pengguna yang menjadi mangsa penipuan dan kecurian oleh ejen-ejen ini. Jadi,
apakah peribahasa yang sama dengan maksud peribahasa seperti mencurah air ke daun keladi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya, dan seperti ada udang di sebalik batu. Yang pertama, seperti mencurah air ke daun keladi, peribahasa yang hampir sama maksudnya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau mencurah garam ke laut. Yang kedua, sudah terhantuk baru terngadah, ataupun nasi sudah menjadi bubur. Dan yang ketiga, seperti tempua bersarang rendah. Maksudnya ada maksud lain. Baiklah, cikgu berharap para pelajar dapat memahami penggunaan peribahasa ini. Seterusnya, pelajar boleh saksikan video beberapa peribahasa yang telah cikgu sediakan.
Terima kasih kerana sudi menonton video pendidikan ini. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada cikgu untuk menghasilkan video-video pendidikan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.